الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, seorang sembahyang berdiri ia pada tempat yang suci, kemudian ia sujud pada tempat ada padanya pada tempat tu mutanajjis, tiada yakin akan sucinya, maka adakah batal pada ketika itu atau tiada, atau difarakkan antara adalah tempat itu luas atau sempit. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu anhu tentang seorang yang semaya dia berdiri pada tempat yang suci, kemudian dia sujud pada tempat yang ada pada tempatnya. Nah, tempat tu mutanajis, yang mana dia tak yakin akan sucinya tempat tu. Tak yakin suci maknanya tak yakin najis lah. Jadi tempat tu mutanajis. Jadi tempat dia pergi sujud tu, adakah mengena tempat kena najis kau tidak? Tak yakin. Tak yakin kata suci, tak yakin najis jugalah. Jadi maka adakah batal pada ketika itu ataupun atau tiada? Batal ke tak batal? Satu, atau difarakkan, bermaknanya fihi tafsilun, padanya ada tafsil, dibezakan antara adalah tempat itu luas. Jadi kalau tempat itu luas, maka tak batal, ataupun sempit, macam mana? Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya difarakkan, dibezakan pada barang yang jikalau ada tempat itu sempit tiada sah, wajib dibasuhnya sekaliannya. Umpama kita kata sejadah lah, ataupun dalam kitab ni dia tak sebut sejadah, dia sebut tikar. Jadi basuh semua, sebab tempat tu sepit. Tempat sepit tu dia seolah bandingan macam satu benda, satu bekas. Satu bekas makna tak boleh nak ijtihad. Dan jika luas, sunat ia ijtihad padanya. Maksudnya sunat dia ijtihad. Maknanya ijtihad kata tempat yang tak kena najis. Sebab benda tu bukan najis, benda tu mutanajis, terkena najis. Yang dia sujud tu kena ke tak tempat najis tu, tak yakin. Jadi kalau tempat luas tu dia macam, kalau air gak ada beberapa bekas, air ada beberapa bekas, maka kita boleh ijtihad lah. Ni makna tempat tu luas, macam kapek besar kau misalnya, kapek besar pun makna dia tu menanggung dia terkena najis.
dia tu mutanajis lah. Tu. Jadi maknanya kalau tempat besar tu kita ijtihad. Ijtihad tu orang usaha cari dalil qarinah. Yang menunjukkan orang panggil tempat suci dan tempat kena najis. Tu. Tapi kalau tempat tu kecil, basuh semua lah. Tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada anjing yang tiada memberi manfaat. Jadi anjing yang memberi manfaat ni seperti pada memburu pemburuan. Ataupun jaga keselamatan. Padanya pada anjing tu. Dan tapi dan pada tiada menggigit orang. Dia tak ada manfaat anjing tu, tapi dia tak ada kekoh orang, tak gigit orang. Tu. Adakah harus dibunuh demikian? Adakah harus dibunuh? Boleh ke tak kita nak bunuh anjing saat ni? Demikian juga pada tikus, diracun atau tiada. Tu. Demikian juga pada tikus. Pada tikus ni maksudnya dia tak kena lah ni. Tu makna demikian. Tikus yang tak kena tu kita tahulah kena tak kena tu. Kerana dia ada kesia dia kena tu kita tahulah dia kena lagu mana. Jangan macam kalau tikus hok budak-budak ni dia kena lah tu. Dia suka tikus hok budak-budak tu baru tu. Jadi dia bodoh lagi. Kalau teh perakak pun mudah kena. Kalau dah orang panggil dah dewasa tua tu dia cerdik tak cakap fikir kita tu lagu mana nak buat Jadi tikus ni maknanya boleh kodok kita racun. Itu disamakan dengan kes anjing saat ni. Anjing tu tiada menggigit, dia pun tak ada manfaat. Boleh kodok kita nak bunuh dia. Demikian juga tikus. Tikus ni setengah daripada yang Nabi sebut dalam hadis, setengah daripada fawasiq, benda yang merosakkan. Jadi maknanya, tapi sekarang ni dengan iktibarkan tikus tu makna dia tidak mau merosakkan harta ataupun jadi mudarat kepada kita manusia ni. Boleh racun ke tidak? Maka dijawabnya harus diracunnya apabila tiada jalan membunuh malaikat dengan racun. Jadi makna racun tu salah satu daripada cara bunuh dia. Jadi kalau tak ada jalan dah daripada jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain, boleh kita racun. Dan tiada harus. Jadi saat ni dia buat demikian juga pada tikus. Jadi boleh kalau kita racun dia. Tu boleh kalau tak ada jalan lain. Dan tiada harus pada anjing yang tiada menggigit. Anjing tidak mana anjing backing lah. Menggigit ni anjing backing dia panggil. Anjing yang tidak menggigit tak boleh kita bunuh dia. Bukan racun tu disebut kepada tikus saat ni. Anjing yang tidak menggigit kita tak boleh bunuh dia. Bersalah jika menggigit harus pula, yakni bunuh. Bunuh anjing backing dia panggil Qala musannifur rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an, pada hukum darah yang dimaafkan daripada darah, apa qadarnya? Cemuk mana? Kata dimaafkan itu tu qadar mana? Tu. Adakah qadar dengan dirham, duit 1 dirham, atau dinar, atau tu duit 1 dinar? Jadi kalau kita kat mana kita bandingkan dengan duit 15 sen, 20 sen, atau tapak tangan sebesar tapak tangan, atau uruf, ada, kita gapo anak belajar dengan Ustaz Bakan ni. Kita malas satu, dia malas satu ya, minggu. Tak ingat nama kita tu ada qaul, mana kilah dia kata sebesar tapak tangan. Ada. Tapi itu bukan pandangnya kuatlah. Jadi atau uruf. Uruf ni ialah penerima orang ramai. Yakni orang panggil penerima dari sudut sikit ke banyak. Jadi yang dimaafkan itu ialah sedikit. Kalau banyak tak dimaafkan. Jadi dia nak tahulah qadarnya. Maka dijawabnya bermula dam yang ajnabi. Dam bahasa Arab bermula darah yang ajnabi, makna bukan darah kita sendiri. Darah benda lain yang mengena akan dia. Yang mengena akan dia akan seorang lah. Yang mana darah ajnabi saat itu yang lain daripada anjing. Tu dan babi lah. Lain daripada darah anjing, dimaafkan daripada sedikit pada uruf. Sedikit tu pada uruf, banyak tak dimaafkan. Maka tiada ditakdirkan, tiada dikodarkan cemuk-cemuk mana pada mazhab.
dengan tapak tangan ko, tiada dengan qadar dirham dan dinar sebesar tapak tangan ko, sebesar dirham ko, sebesar dinar ko, tu tidak ditakdirkan begitu, hanya dinyatakan ialah pada uruf. Qadar tu tidak, dia serah kepada uruf. Qala su'ila radhiyallahu an. Jadi dalam hal begitu pun kita ambil hak paling cermat lah tu. Su'ila radhiyallahu an, daripada balgham yang turun daripada kepalanya. Balgham turun daripada otak yang menyebabkan ia jadi lembab, betak orang panggil, kita memikir tu sebab banyak balgham. Balgham tu maknanya lende-lende tu dia ada di hidung, balgham ada di tekak tu. Semua tu menjadi ada di hidung. Kalau banyak balgham di hidung tu, kalau kita mengaji Quran dengung-dengung tu tak apa nak jadi. Jadi kalau ada di tekak tu dia mempengaruhi. Bila kita banyak balgham di tekak, dia percakapan kita tidak lancar. Bila percakapan kita tidak lancar, dia panggil pemikiran kita pun akan jadi sakok juga. Ini kita boleh buat perhatian di atas diri kita sendiri ni. Bila banyak balagam, jadi hadi waktu dia payah nak mari. Bila kita berkecek tu, kita tak boleh tak sapa kita berkecek ni. Hak kita nak ayat tu tak boleh nak ayat habis. Sebab ni sakok suara kita ni. Sebab banyak balagam. Banyak balagam tu banyak kita minum air makanan yang basah dan berlemuk. Tu. Jadi ada banyak di daripada kepala tu balgam. Jadi balgam yang turun daripada kepalanya, dan darah kume dan jerawat. Darah kume tu kita melecuh tu air kume tu, ni darah kume. Dan sil-silbul, orang yang biasa air kencing, tubik sokmo macam pala pahit yang dah getah dia tu dah punah tu, dia tubik tak sokmo. Adakah dimaaf suatu daripadanya daripada yang tersebut saat ni? Maka dijawabnya radhiyallahu, ada pembalgham yang turun dari kepala, iaitu suci. Yang bagi mari daripada kepala tu makna suci. Dan yang keluar daripada maidah itu najis. Hak tubik daripada maidah, hak julwak naik. Jadi kan itu maknanya dia najis sebab dia mari daripada maidah. Adapun darah kumir dan jerawat, ni ada tafsir. Darah kumir ke ataupun jerawat. Darah kumir tu seperti yang kita ni bekak tu dalam tu ada darah lah. Tu darah kumir yang belum ke jadi nanoh. Tu jika dengan perbuatan dirinya, bukan kita pisah ngelim pecek dimaafkan sedikitnya. Jika dengan perbuatan, kalau kita jika dengan perbuatan dirinya dimaafkan sikit-sikit. Jerawat kalau kita sendiri pecek, kita pisah buat kita pisah buat menyebabkan jadi tubik darah tu, maka itu dimaafkan kalau sikit. Dan jika tiada dengan perbuatannya, dimaafkan sedikit dan banyaknya. Dia pecah dengan sendiri. Tu. Ataupun tindih dengan tak sengaja. Tu. Jadi pecah. Jadi walaupun banyak sekalipun, makna dimaafkan. Dan tiada dimaafkan daripada air kencing sedikitnya dan banyak tak dimaafkan. Malaikat dia panggil malayudraku bitaraf. Tu dimaafkan. Air kencing yang tak didapati oleh taraf, hujung mata kita, maknanya orang panggil kita tak nampak berat tu, tu dimaafkan. Ni sedikit ni maknanya masih lagi dapat dikesan oleh kenampakan mata kita. Tu dia masuk dalam mala yudraku bitaraf. Tu bukan sikit lah dia panggil tu makna terlalu sedikit Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang dibalakan dengan keluar darah dan daripada maka'atnya, tempat duduk, yakni duburnya tempat duduk, maksudnya ialah dubur, tubik darah kat dubur, tubik darah maka adakah hukumnya seperti hukum bisul dan luka, pada bahawasanya dimaafkan daripada barang yang mengenakan dia kainnya dan tubuhnya
Adakah dia tu seperti hukum bisu sebab tak ni? Bukan kita bisu sampai acik ni. Dan adakah wajib ia mengambil air sembahyangnya pada tiap-tiap fardu atau tiada? Dia kalau darah bisu tu dia masalah darah ni, bukan membatalkan air semaya ni. Tu. Adapun ni dia benda yang tubik daripada dubu tu ahadu sabilah ini. Dia bukan nati najis nah. Bukan nati najis, tubik kat tu nah. Hak tu dia panggil dalebak membatalkan air semaya. Adapun darah bisu ke apa pecah tu bukan masalah batal air semaya, tidak nah. Tu masalah najis semata. Tu. Jadi itulah maknanya, maka dijawabnya sekira-kira adalah yang demikian itu keluar daripada salah suatu daripada dua jalannya, yakni kubul dan dubur, tiada dimaafkan daripadanya. Sebab hal ini dia masuk daripada perkara yang membatalkan air sembahyang. Adapun supaya darah bisu ke darah itu masalah najis. Ini bukan semata-mata masalah najis ni. Tu. Kalau tubik tu benda tu orang panggil tidak najis sekalipun ni, atau mutan najis tu, kalau tubik daripada salah satu daripada dua jalan ni, maka itu membatalkan air semaya ni. Dan hendaklah ia mengambil wudu bagi tiap-tiap semaya, tiap-tiap kali nak semaya. Sebab itu adalah perkara yang membatalkan air semaya, bukan bak najis semata ni. Tu. Yang darah tu najis lah, tapi dia membatalkan air semaya. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang membunuh tumor. Dia tinggal di atasnya kukunya, dan tinggal di atas kukunya darah tumor lah. Kemudian lupa ia diselamkan di dalam bejana. Dia tak teringat bahasanya dia ni duk tindah tumor sana ni. Jadi lekatlah darah pada kuku dia jadi tak ingat nak basuh dulu. Diselamkan ke dalam bijana yang cair, bukan bijana yang cair tu ada cecair di dalam bijana atau air di dalam bijana yang cair atau air yang sedikit. Maksudnya di dalam air di dalam bijana tu, ataupun cecair selain daripada air. Adakah menajiskan dia? Dia cecair dan air yang sedikit sana. Bukan menajis bijana, mana menajis ke air benda dalam atau tiada. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya manakala tiada ia sengaja menyelamkan dia, tak sengaja tu makna dia tak teringat lah. Serta tiada ia mulahazah bagi najisnya. Mulahazah ni maknanya memperhatikan, beringat-ingat. Asal mulahazah ni terpandai-pandai, makna beringat tiada jadi najis barang yang berjumpa dengan dia. Barang yang berjumpa ke apa? Cecair dengan air dalam bejana saat ni lah. Tu yang barang demikian yang maknanya barang yang berjumpa dengan dia dengan kuku yang ada darah tumor saat ni, ialah cecair dalam bejana tu ataupun air demikian yang disebut di dalam Fatwa Ramli Kabir. Tetapi yang zahir daripada kalam ulama jadi yang sentuhnya najis. Hak saat itu dia rayak dalam Fatwa Ramli Kabir. Tapi apa yang zahir daripada kalam ulama, apa yang disentuh dengan saat itu makna jadi najis, makna cecair dan juga air saat ni jadi najis. Su'ila radhiyallahu an, apabila ada seorang yang duduk di dalam masjid, maka dilihatnya pijak. Budak-budak lah ni tak kenal belaka tu ialah maknanya alhamdulillah kerana amalan kebersihan kita zaman sekarang ni jadi berbanding dengan zaman gitu al-maklum sajalah tu. Maka dilihatnya pijak-pijak, adakah harus diambil pada tubuhnya, dilotar di dalam masjid? Maknanya padahal ia hidup, pijak tu masih hidup lagi, kita tahuk dalam masjid juga. Masuk tahuk masjid kita tepi, itulah maksud dia. Malah tahuk luar moga malah luar tu mana pergi kat jendela jauh Jadi dia pakai letak jadi dia alih duduk tengah saat ni, dia alih tak tepi. Tu. Macam kita kata najis gak, macam tahi cicok. Ambil air cicok kita tepi, tak jeru. Tu nama dia melumurkan masjid dengan najis. Tu. Dia bila kata ambil najis tu kena tahu luar lah. Jadi sekarang ni pijak-pijak dia ambil Jadi dia lotar di dalam masjid.
Mana dia letak tahu dalam masjid padahal ia hidup atau tiada hidup. Dan apabila seorang melihat akan najis pada masjid dan ada di sana itu, satunya hukum dianya ialah perbuatan saat ni ambil pijak tu dia letak dalam masjid juga. Satunya isu yang lain pula ialah tanggungjawab, dari segi tanggungjawab. Apabila seorang melihat ada najis pada masjid dan ada di sana itu dalam masjid orang yang memeliharakan masjid, yakni pegawai masjid lah. Maksudnya lah ingat mana tok siok ada orang yang bertugas. Tak cukup kalau masjid-masjid hok besar, tak cukup dengan siok yang dapat allowance daripada majlis, pihak masjid pula. Orang panggil beri, orang panggil lantik, orang panggil tukar kebun ke apa nak wilayah jadi lebih sempurna lagi kebersihannya. Ada dah orang-orang yang bertanggungjawab mas'ul. Mana orang-orang yang bertanggungjawab lah untuk urusan ni, membersihkan masjid ni. Tu. Jadi kita tengok ada najis dalam masjid. Ada dah tok siok. Gitulah. Tok siok ada dah ni. Jadi kita tu lepas kodok. Kita tengok najis ni. Dan orang yang membicarakan dia, makna ambil cara. Adakah wajib atasnya menghilangkan dia atau wajib ia memberitahu akan orang yang tersebut itu? Ataupun makna dia wajib menghilangkan, ataupun kalau dia tidak menghilangkan dia wajib kena riwayat kepada orang bertugas tu. Atau betapa halnya ataupun lagu mana. Maka dijawabnya radhiyallahu an, katanya tiada harus ia lontarkan dia di dalam masjid jika ia hidup sekalipun. Jadi kalau hok mati bangkai mim babil aula, lebih-lebih lagi. Tak boleh. Kerana nama dia kita tahu najis dalam masjid. Dia ada dalam masjid dah. Ya betul dia ada dalam masjid dah. Kita ambil kita pergi letak dalam masjid juga. Tak boleh. Kena kita tahu luar ni. Tu. Jadi kalau tu baku siapa dalam masjid pun dia kena tak luar ni. Jadi ni hok pijak-pijak hidup pun tak boleh. Apatah lagi kalau sebab orang panggil kemungkinan orang tu nak jadi tertindih ke tertindah ke sekalipun jika zonkan mati padanya hok hidup ni jika zonkan mati padanya pada masjid, dalam masjid tu zon mana mati lagu mana nyo jerit korek ke berapa ni. Bab tu maknanya kita mendedahkan benda tu akan jadi bangkai juga, akan jadi najis. Bak tahu luar lah dah tengok ni. Pada masalah yang keduanya tu hak sana hok hidup pun tak boleh juga kalau kita zonkan matinya. Maksudnya terdedah kepada orang terjerit, tertindah tu. Jadi makna mafhum dia kalau lah tidak zonkan kata mati dia apa dia tu merayak muka dia hidup. Tak tepi dia mari tengah pula. Bahagia ramai tu lah metindih dia tu. Maka tak boleh apatah lagi huk bangkai dah. Pada masalah yang kedua, wajib kita khabarkan dengan dia akan mereka itu jika tiada panjang masanya pada uruf jadi kalau nak rayak ke petugas itu mengambil masa yang lama tu. Jadi makna kita kena buat lah tu. Tapi kalau ada dah petugas dah dia ada isu lain pula lah kalau ada petugas ni. Kadang-kadang maknanya orang tu dia mikir pelik juga kita kata kalau kita sebagai petugas muncul lah orang tu lu buat tapi tidak nak ambil alih kerja aku jadi kalau tidak panjang masa tu maknanya kita pergi rayak lah ke dia ada najis tu tapi ini dia panggil tanggungjawab bersama bahagian kecil-kecil tu Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang laki-laki yang awam mau i'tiqad ke setengah perbuatan semaya fardu dan setengahnya sunat. Ya i'tiqad lagu tu. Dan tiada tahu ia hendak bezakan dia. Yang manakah yang fardu dan yang manakah yang sunat. Dan i'tiqad tu pada dasarnya gitu tu. Dan i'tiqad pada membaca Fatihah bahawasanya sunat. Masa dia baca Fatihah dia anggap ke Fatihah tu ialah sunat. Maka adakah batal sembahyang atau tiada? Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya manakala ia datangkan Fatihah padahal
i'tiqaqkan sunatnya tiada batal sembahyangnya dengan semata-mata yang demikian itu tak batal. Dia tak batal lagi. Tu. Dia i'tiqaq ni, dia baca Al-Fatihah, dia i'tiqaq kata bahasa Fatihah tu ialah sunat. Dia tak batal selalu semata-mata lagu tu. Supaya kita salah baca dah. Kita baca dengan bacaan yang salah Al-Fatihah, tak batal semaya. Dia batal Fatihah je. Bila batal Fatihah ataupun ayat yang kita baca, bacalah hak betulnya. Tapi kalau orang dia baca tak betul kan. Hak tika batalnya bila dia rukuk sebab lupuk mahalluha. Tepat baca Fatihah tu sudah lupuk. Tu. Jadi kerana tiada membatalkan dengan zikir dan doa, maka membaca Quran dengan jalan aula pula. Kalau kita berzikir dalam Quran lagu mana? Batal ke tak? Zikir tu sunat. Kita berzikir dalam Quran batal ke tak? Tak batal. Atau kita berdoa dalam semaya, batal ke tak semaya? Batal apa-apanya. Sebab dia bukan panggil kalam ajar Nabi. Tak batal. Tu. Apatah lagi baca Quran Al-Fatihah ni Quran kau lagi lah tak batal. Dia i'tiqaq Fatihah tu sunat ke? Dia i'tiqaq sunat tu makna baca Quran. Jadi supaya kita kata baca zikir, baca mana doa, berzikir atau berdoa dalam sembahyang, tak batal. Pas baca Quran lebih-lebih lagi lah tak batal. Dan tetapi jika ia kembali membaca akan dia, tiada mengkosakkan sunatnya pada tempatnya. Mana tempatnya? Qiyam dah. Dia kembali baca tu ialah pada tempat dia, tempat baca Fatihah ialah qiyam. Tu. Tu tempatnya, tempat Fatihah. Dihisapkan, dikira baca dia saat ni. Hanya jangan dia kosakkan sunat. Mana dia baca kali kedua tu. Dia tak kosakkan sunat tu. Tu. Jadi mula-mula dia kosak sunat baca Fatihah tu tak batal semaya. Apa tak batal semaya? Muka Fatihah tu Quran ke? Sunat kita baca Quran dalam mana dalam semaya. Masuk qiyam tu. Ada asasnya. Bukan kalau kita berzikir kita baca baca doa pun tak batal. Ini ke pula mana baca Quran. Teko lagi tak batal. Mergo Al-Fatihah tu semua daripada Quran. Tapi kalaulah dia kembali baca, makna baca sekali lagi Al-Fatihah, yang mana dia walaupun dia tidak kosak fardu tapi dia tak kosak ke sunat. Pada tempatnya, pada tempat baca Fatihah, mana qiyam, semasa qiyam dihisapkan, nescaya dihisapkan. Dan jika dikosakkan sunat pula, kalau dia kosak sunat juga, dia baca kali kedua tu, wajib ia datangkan dengan serakaat yang lain, sah semayanya pun tak batal juga, cuma dia kena tambah serakaat lagi sebab dia baca sunat pula tu tidak diiktibar, tidak dihisab. Tu. Jadi ialah kalau kita kata rakaat kedua tu cuma nak ayat dari segi teorinya begitu. Tapi kalau dari segi realiti kat maknanya dah rakaat pertama, rakaat yang kedua pun dia pula gitu jugalah tu. Jadi tambahlah sebanyak mana rakaat dia lagu berlaku situasi yang sebegini. Jika ada orang itu jahil, makna orang jika ada ia alim lagi disengajanya dan ditinggalnya akan dia makna baca Fatihah dan dipindahnya ia kepada barang yang kemudian daripada tempatnya bukan masuk qiyam, batal sembahyangnya. Tu. Tapi kalau orang jahil sana pun maknanya kalau dia tu berterusan sampai kalau jahil itu tidak dimaafkan, sampai kasut dia berterusan lagi tu juga kan, makna tak sah lah. Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an, apa najis yang dimaafkan? Yang dikatakan tiap-tiap yang sukar kita peliharakan daripadanya, pada ghalibnya apa rupanya? Gabriel, najis-najis yang kita kata masyaqqah, makna sukar untuk kita nak jaga, yang sehingga dia tu dimaafkan. Bukan dia tu hakikat tidak najis, hakikat dia tetap najis cuma dimaafkan. Apakah jenis-jenis najis yang mana sukar kita nak orang panggil nak carakan dia, nak peliharakan dia, nak jaga daripadanya, sehingga dimaafkan pada syarak. Maka dijawabnya, maka adalah najis yang dimaafkan daripadanya, daripada najis seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Fathul Wahhab, maknanya di dalam Fathul Wahhab itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari
Fathul Wahhab tu ya syarah kepada Manhajut Tullab. Manhajut Tullab itu adalah ikhtisar daripada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia ikhtisar Minhajut Talibin. Dia buat Manhajut Tullab. Lepas dia perengkah hak Minhajut Talibin sana itu, dia buat Manhajut Tullab, dia syarah pula Manhajut Tullab. Jadilah Fathul Wahhab. Tapi makna Fathul Wahhab ni dia bawa kaul-kaul yang muktamad saja, tidak macam Mahali. Iaitu itu untuk memudahkan orang mana orang panggil maksudnya pakai tu. Cuma dia tak jadi luah lah tu. Kena jadi dia kena klik kepada asal. Iaitu tanah jalan raya yang najis, yakin padanya, yakin. Tanah debu yang bercampur dengan najis, menguat anjing duduk macam tempat kita lah ni pun tempat tak ada angin dulu jadi kabur-kabur kita pun banyak anjing tak sekira lah alah kau rumah wen memang lah menjalan tu memang tempat dia sok modah tu macam kita nak pergi pakai kalu kita lalu kat ni subuh dia ada dah tu. Jadi tanah jalan raya yang najis yakin padanya, yakinlah orang panggil misalnya berkeliaran harta mana misalnya gitu dan umpama darah kutu anjing tu yang dimaafkan sebab benda ni payuh nak ihtiraz, sukar nak ihtiraz, dan darah bisul dan tumor dan darah luka dan darah buai darah fasad ni berpetik berpetik atau hijamah makna berbekam pada tempat keduanya tempat petik tu, tempat berbekam tu, tempat luka berbekam tu lah kalau jamai tu gereh dengan pisau tu kelok tekuk kita tu. Tempat keduanya dia tahik lalak, bukan tahik lalak tanduk tahik lalak betul lah tu. Dan juga banyak sekalipun ini kata Ibnu Qasim. Demikian lagi tahik jauh dia kelawar kelawar kau eleh kelawar kelawar tak apa macam sebelum tu ada kelalur kelalur tak tahu kelawar lah kita timbang gitu tahik kelawar dan kencingnya pada tepak tu kencingnya kencing kelawar lah pada tepak tu, tepak yang kita nak semaya tu lah daripada tubuh, daripada pakaian basahnya atau keringnya tu, itu dimaafkan. Dan jika banyak sekalipun kerana saat inilah masyaqqah itu maknanya kerana susah nak ihtiraz. Kata Syekh Ibn Hajar, demikian lagi setengah daripada yang sukar memeliharakan dia telur tumor yang celah penjahitan kain, celah-celah jahit tu, benih-benih, celah-celah macam mana benih atau baju tu, dan dimaafkan dia ialah dia jamin dulu jamin kita sekarang ni kita basuh dengan sabun, disipir tempat yang bersih tak cukup dengan sabun apa dengan software pula dabar tu tu dia lengkap lah. Mana kalau kita pergi dengan Menteri Pertahanan kita, dia jadi lengkap. Kalau kita beli, dia kata sabun sajalah. Sabun basuh sajalah kita belinya Kalau lagi tu makna dia lengkap semua tu. Dia begitu Tahu kau Menteri Pertahanan? Tahu tu istilah Allah yang nampak semua yang Pondok Sengaria. Dia panggil Menteri Pertahanan tu. Jadi maknanya dimaafkan mana dah setengah daripada yang suka telur tumor yang celah penjahitan kain atau baju, dan dimaafkan daripadanya jika kita fardukan hidup kemudian mati padanya. Jadi kalau maksud bacalah mana hidup kemudian mati padanya, pada itulah celah-celah benar, iaitu zahir bagi umum yang dibalakan dengan dia. Maksud dah jadi umum balualah, payuh nak mengelak tu. Sebab zaman dulu lagu itulah sabun-sabun pun tak berapa nak ada lah mana serta masyaqqah kita tetas penjahitnya nak kena tetah lah nak buat telur tu, kena tetah masyaqqah apa punuh lah bagi pas susah tetah penjahit dia apa tegak jahit pula satu kerja itu intaha. Kata Syekh Ibn Hajar,
dan telah menghukum kalam syarah saghir dan majmu'. Telah menghukum tu maksudnya tidak sebut secara soreh. Iqtida' dia menghendaki kalam itu. Menghukum telah menghendaki kalam syarah saghir dan juga majmu' Imam Nawawi dimaafkan daripada perkara yang tersebut ni pada tempat semaya dan pada kainnya daripada badan. Bersalaham kalam jam'un, satu jam'ah daripada ulama. Ia menentukan pada tempat jua. Dia kata tempat je. Tidak semua ni tubuh manakah ada ni. Hanya pada tempat jua. Itu ni Ibn Hajar dengan Zayyadi. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada jikalau seorang sembahyang tergelincir kakinya pada suatu dengan tiada ikhtiarnya dan gugur jatuh dan keluar dadanya daripada pihak kiblat, teralih dada dia tu daripada pihak tu. Dia semaya jadi tergelecoh kaki, jadi dia rebah tu menyebabkan teralih dada dia, keluar dada dia daripada arah kiblat. Tu teralih lah ni. Kembali ia pada ketikanya. Pada tu dia pun cepat-cepat kembali menghadapkan dada dia kepada kiblat semula. Jadi ada kebatal semaya seperti jikalau dia buat bandingnya pula. Dia tanya ni. Seperti jikalau digagahi atas berkata-kata. Ditekan untuk dan seperti mengerjakan perbuatan yang banyak. Dan jikalau dengan lupanya, apakah hukumnya, batal semayanya atau tiada? Dan jikalau ada perbuatan yang jahat tu makna keji. Perbuatan yang jahat ni mana melopak, tu perbuatan jahatnya. Jahat lagu mana keji. Perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Jahat tu maknanya berdoa. Maknanya kalau kita bergerak kat mana, kalau melangkah tu tak apa, tidak jahat. Ni melopak ni. Tu jahatlah dia panggil ni. Tu. Dan disyaratkan pada batal dengan perbuatan yang jahat ketiadaan digagahkan dia. Disyaratkan ni soalan lagi ni, tapi dia ada tafsir selalu dah. Dan disyaratkan jadi batal dengan perbuatan yang jahat tu ialah tidak digagahkan dia. Makna sukarela dia. Maknanya kalau digagahi tak batal. Tiada pada lupanya tak batal. Kalau lupa makna perbuatan yang jahat sana. Maka dijawabnya, jawab rekah je sikit je ni, tanya banyak ni. Maka dijawabnya, jikalau ada demikian perbuatan yang fahish, itu dia terjemah tu lah, jahat, yakni jahat pada uruf, seperti melompak ni, guling bating ni, gitulah, guling bating lah, batal semayanya ni. Dan jika tiada jahat, tidak fahish pergerak ke dia tu, perbuatan tu, tidaklah nampak itu sangat menonjol sangat, maka tiada batal sekira-kira kembali kepada kiblat semula dengan dadanya. Jadi situ ada tafsir ni, makna perbuatan itu fahish ke tidak. Kalau lah orang panggil nak kau berguling bating ni, guna-guna ni, tu maknanya itu sangatlah ni. Tapi kalau lah tidak sampai dikategorikan sebagai fahish, maka kalau dia cepat-cepat kembali kepada kiblat semula dadanya, pada ketika itu juga maknanya tak batal. Seperti hukum berpaling binatang yang tunggangnya, dia naik dabbah, naik kuda, kuda berpaling daripada arah kiblat, cepat-cepat dia memalingkan semulanya, wajib kembalikan dengan sekira-kira tiada batal. Dengan sekira-kira tiada batal sembahyangnya, itu bandingan dia. Tapi kalau perbuatan saat itu fahish, cara dia tu jatuh ke bawah tu makna fahish, tu walaupun cepat-cepat pun makna tak jadi juga, batal juga. Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal misra lazimi mutqinha wal misra lazim mutqinihi tas'adi
warhal idza hasalta ilmal baladi. Wal misra lazim al misra lazim olehmu akan Mesir, yakni bandarmu dulu. Lazimkan Mesir mana akan mutqinihil Misr, maknanya ulama-ulama mana ahli ini maksudnya masalah hadis ni. Orang-orang yang ada hadis yang mutqinin daripada yang orang yang meneguhkan pada ilmu, khususnya hadis ini, ai minal adab, ini semua daripada adab. Semua daripada adab. Nah, adab dianya ialah tabada'a mulazamati mutqini, bahawa setengah daripada adab, bahawa engkau mulakan dengan mulazamah. Mulazamah ni mondok dah nah. Mutqini itu idafah, dihazahkan nun. Kerana idafah mana mutqini misrika. Nah, tafsir kepada mutqini ay muhaqqiqi misrika. Nah, mutqin makna itqan, yang mantap. Mana ulama, mana muhaddis, nah guru-guru hadis yang muhaqqiq daripada Mesir engkau, daripada bandar engkau, daripada kampungmu dulu. Ai baladika, negerimu. Tu tas'ad, nah nescaya, nah tas'ad itu mana tas'adi, sebenarnya dia tu mati. Ini tas'ad, nescaya engkau bertuah. Bikasri dali, dengan kasrkan dal, lirrawi, kerana rawi ini ialah nak meraihkan huruf yang terakhir daripada orang panggil daripada kalimah yang terakhir pada satu-satu syator. Syator ni separuh baik. Nah, tu. Jadi ni tas'adi, tu. Wahwa, nah sedekah tas'ad itu ialah majzumum. Sebab apa? Fi jawabi talabi, kerana dia tu jawab talab. Jawab talab. Nah, mana talab? Nah, fi'lul amri. Itu semua daripada talab. Mana lazim? Tu jawab. Jadi dia tu tas'ad tu jawab kepada talab. Jadi jawab kepada talab tu kemudian adalah mana majzum. Tu. Patut sini baca tas'ad itu kerana rawi, lirrawi, kerana rawi. Masalah orang panggil huruf yang terakhir daripada kalimah yang terakhir pada satu syator. Ai tas'ad wa tajuz. Maknanya bertuah engkau dan mendapat engkau bidzalika, dengan demikian itu, dengan mulazamatu mutqini misrika, itu fadilataini, akan dua fadilah. Apa dia dua fadilah itu? Badal kepada yang pertamanya mulazamatiha tu fadilah yang mana mulazamata, tu mana, ataupun kita dua khabar pun boleh juga. Mulazamata halqil ilmi, yang pertamanya mulazamah halaqah ilmu. Nah, yang kedua ya wa tahqiqa, atau mulazamatan. Yang kedua dapat tahqiq. Mana mantap. Mana? Wa idza lazamtahum faltaqtadi bil muhim faltabtadi. Dan apabila engkau melazimkan akan mereka itu mutqinin misrika atau baladika, faltabtadi bil muhimmi, maka hendaklah kamu mulakan dengan yang penting dulu. Tu yang penting dulu. Mana yang penting? Murad dengan penting. Kal marwiyil ladhi infarada bihi ba'duhum. Seperti marwi ni matan hadis lah. Marwi ni mata kepada hadis tu. Tu dipanggil marwi, benda yang diriwayat. Yang infirad lah dengannya, dengan marwi itu. Yang infirad dengannya dengan marwi ba'duhum, oleh setengah mereka itu. Tu. Maksudnya yang sanad yang lebih khusus. Fa inna man syaghala nafsahu bi ghairil muhimmi. Sebab apa? Sebab apa? Orang panggil kita kena mulakan dengan muhim. Kerana barang siapa yang menyibukkan akan dirinya nyamen bi ghairil muhimmi, dengan yang tidak penting, adarra bil muhimmi, nescaya dia memudaratkan dengan yang benda yang penting. Bila kita duk sibuk diri kita tu dengan duk percaya kepada benda yang tak penting, maka mudaratlah benda yang penting. Tu. Sebab maknanya teralih perhatian kita tu daripada melakukan benda yang penting tu. Tu. Seperti perkara yang penting masa dalam usia remaja kita ialah belajar. Tapi kita duk kali sibuk dengan benda lain, jadi mudaratlah belajar tu.
Tengok mana yang lebih penting. Ni sebuah kepada, orang panggil ni sebuah kepada kita, kemampuan kita, kebolehan kita. Jadi yang mana lebih penting itu al-aham, itu perlu diraikan. Kalau macam kita buka pondok, lepas tu kan nak terlibat dengan politik juga ni. Ni sebuah hak kita tu, ni sebuah hak mana lebih penting ni. Ramai ada orang panggil buka pondok, tak apalah ni. Jadi dia akan jadi mudarat salah satu ni. Tengok itu bergantung kepada ni orang panggil kemampuan kepentingan kita tu ni secara mana ni. Jadi kalau kita duk ralik buat benda yang tidak penting, maka yang penting itu akan terabai, menjadi mansuh. Qala al-hafizu as-Sakhawi wa in istawa jama'atun fis sanadi. Dan jika bersamaanlah satu jamaah pada sanad serupa je. Tinggi tak tinggi orang tu pada sanad ni. Tu. Yang sanad-sanad ni makna beh kita tu lah. Maksud dia tu kepada tinggi sanad tu makna yang paling sedikit wasail tu. Sehingga sampai kepada Nabi ni. Jadi kita ambil sanad yang lebih tinggi, yang lebih dekat kepada Nabi ni, tu lebih tinggi. Tapi seandainya bersamaan saja sanad, jamaah itu pada sanad, wa arata al-iqtisara ala ahadihim, demunya nak ikhtisar, nak memendekkan, makna meringkaskan di atas salah satu daripada mereka itu jamaah. Fal aula, maka yang terlebih utama an tatakhayyara, bahawa engkau memilih al-masyhura minhum, yang paling masyhur daripada mereka itu, bitolabi, dengan tolab. Tu. Mana yang lebih masyhur daripada mereka dengan tolab, mana orang pakat tuntut, mana untuk guru hak paling masyhur. Bukan masyhur makna hak paling masyhur itu maksudnya itu lebih dekat kepada makna ilmu yang paling mantap lah. Tu. Wal musyara ilaihi min bainihim, mana anta takhayya al masyura minhum wal musyara ilaih, atau kepada al masyura, dan yang diisyaratkan kepada, yang ditunjuk kepada maknanya guru saat itu min bainihim, yang diisyaratkan kepadanya kepada al. Dom itu kembali kepada al. Karena al tu dia panggil al mausul, mana alladhi, tu alladhi yusyaru ilaih min bainihim, di kalangan mereka itu yang ditunjuk. Siapa dia ditunjuk, mana yang itu maksudnya yang lebih layaklah bil itqan, dengan itqan fi pada sanad tu. Orang yang paling itqan ditunjuk, ngaji dia tu lah tu. Wal ma'rifatilah, dan juga ma'rifah baginya bil itqan, atau yang ditunjukkan daripada kepadanya daripada mereka itu bil itqan fihi wal ma'rifati lah, dan yang ditunjukkan daripada kalian dengan makrifah baginya bagi sana. Tu. Fa in tasawau fi dzalika aidan, maka jika bersamaan mereka itu jamaah pada demikian itu, pada al-masyhur wal itqan wal musyara ilaih sana, fatatakhayyaru al-ashrafa, maka pilihlah akan yang terlebih asyraf, yang terlebih mulia, wazan nasabi, dan mereka yang mempunyai nasab yang lebih, minhum, di kalangan mereka itu. Tu arwah tu li hadisin, kerana ada satu hadis ataupun li hadisi idafa kepada lafaz hadis atau li hadisin, jadi lafaz hadis itu jadi badal. Qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha, dahulukan oleh kamu akan Quraisy. Itu menunjukkan isyarat kepada makna al-ashraf. Karena bangsa Quraisy itu lebih mulia daripada bangsa yang lain. Wala taqaddamuha, dan jangan kamu takaddumkan akan dia, akan Quraisy, mana mendahulukan orang lain daripada dia. Fa in tasawau fi dzalika fal asanu, maka jika bersamaan juga oleh jamaah fi dzalika fil asyraf, pada yang terlebih mulia, fal asanu, maka yang terlebih berusia. Tu. Jadi hak ni duduk belakang dah.
Tak ke, kalau ada kelebihan dari segi hak sebelum daripada ni, walaupun hak ni lebih mudah, pilih hak ni. Bila dah bersama saat ni, maka barulah pilih yang lebih berusia. Li hadisin, kerana hadis kabir. Tu. Mana takdimkan akan yang lebih besar. Besarkan oleh membesarkan, maksudnya utamakan yang lebih besar. Mana al-asan, yang terlebih banyak umurnya, bisiratil amri kabir. Begitu dah selesai mengaji dengan tok-tok guru di kampung kita, warhal dan rehlah lah olehmu, rehlah syuddar rahl. Mana rehl, mananya maksudnya tambak akan rehal tu makna kenderaan. Tambak itu ialah kinayah daripada rehlah lah. Tambak tu maksud kita mana orang naik motor naik, makna dia bila dia pergi rehlah, makna dia berjalan, makna dia kena tambak. Fi tahsilil ilmi. Mana tambak kenderaan maksudnya kinayah daripada mana keluar berjalan, mana pergi pada menghasilkan ilmu. Iza hasalta ilmal balad, apabila engkau telah menghasilkan akan ilmu balad. Ai baladika maknanya negeri tu. Bihaitsu lam, dengan sekira-kira lam tatruk ahadan, dengan kira-kira mu tak ada tinggal seorang pun fi baladika minar ruah, daripada pada negerimu daripada rawi-rawi. Tak tinggal seorang pun, mana lepas dah habis dah semua baru lagi. Illa wa qad katabtu anhu, illa wa qad katabta anhu, malakan sesungguhnya engkau telah tulis daripadanya, daripada ahad, ma tayassara minal ahadithi, apa yang termudah daripada hadis-hadis. Maksudnya biar mu tu ambil belaka daripada tok guru ada kapumu, ada bandamu, dengan bahawa tidak meninggalkan. Mu tidak tulis dan melainkan bahawa sesungguhnya mu tulis belaka dah daripada ahad, tiap-tiap orang guru yang ada di negerimu. Wa in kulta, dan jika wa in qallat sekalipun sedikit al ahaditsu, tak kira lah. Walaupun sedikit hadis yang ada pada seorang guru itu, tulis belaka, ambil belaka maksud. Liqaulihim, kerana kata mereka itu ulama, dayyi warakatan wala tudayyi syaikhan, sia-siakan akan warakah, jangan kamu sia-siakan akan guru. Mana tak ambil kesempatan dengan guru yang ada. Tu warakah sini ni, kalau Babali dulu dia mengajar, dia ada dua orang ni warakah ni. Kalau Syekh Qadir Amandili warakah dengan makna daun lah, daun. Tapi kalau Tok Daud Al-Kelantani, mana dia kata perak, warakah tu makna perak lah. Dan sekarang pun kalau kita kata duit kertas tu dia panggil warakah, warakat, duit kertas, masuk duit lah. Tak apa sia-sia duit tu. Tapi jangan sia-siakan guru yang ada dengan bahawa kita tidak ambil peluang ataupun kesempatan untuk mengambil sesuatu daripada guru tu. Wal maqsudu birrahlah, dengan rehlahnya ialah amrani, dua. Ahaduhuma, salah satu daripada amrain, tahsilu ulul isnad, untuk menghasilkan tinggi isnad. Yang ni pergi cari nombor satu kali ialah yang pertama ialah untuk kita dapatkan sanad yang paling tinggi. Kalaupun kita ada dah di tempat kita tu di negeri kita, kita ambil juga. Ambil lepas pada tu dah ambil daripada guru yang di kampung kita, di negeri kita di sana ada, di tempat lain sanad yang lebih tinggi. Sanad yang lebih tinggi maknanya wasaidnya adalah Quran berbanding tok guru ada di kampung kita Jadi sanad dia lebih tinggi. Semakin sedikit wasaidnya, semakin tinggilah sanadnya. Seperti Imam Bukhari sanad yang paling tinggi ialah sanad yang dihasilkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sanad dia tu dia paling tinggi itulah sulasiyat.
3 wasaid di antara Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim ana rubaiyat, ada pak tobakoh, pak lapis. Baru sampai kepada Nabi. Jadi kita ambil daripada contohnya kita kata beginilah, macam kitab Faridah, itu Tuk Faridah, karangan Tuk Faridah Syekh Daud, Syekh Ahmad Al-Fatani. Dan kita tahu juga sampai juga kepada kita setengah daripada anak murid kepada Syekh Ahmad Al-Fatani ialah Tok Kenali Tok Kenali ni ada anak murid dia Kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani itu pula ada dia mengajar di Fatani, dia adalah anak murid dia. Tengok sanak yang paling dekat, itu yang paling tinggi. Itu kita nak cari ulusan isnad. Tu. Kerana semakin tinggi sanad, sedikit wasaid, itu semakin mantaplah dia tu. Tu. Waqidami sama', dan terdahulu belajar. Sama sini makna belajar. Ambil daripada tok guru. Siapa dia dulu? Sanak sama je. Hak tok guru kita di kampung kita tu, dia mengaji sama-sama dengan seorang guru. Tapi ada seorang guru yang lain tu di tempat lain, kampung lain. Dia tu dia panggil senior kepada tok guru kita. Mengaji dengan tok guru tolong. Tu. Macam kita mengaji lah. Mengaji orang panggil macam we dengan ma. We dengan ma ni we lebih kidam. Mana as-sama' daripada anak. Kerana we dia bermula tahun tingkat tadi umur berapa? Tahun berapa? 2004 kali. 2004. Itu dia panggil kidam. Padahal duk ngajar dia boleh jadi hok tulur ni. Kalau hok tulur lah. Kalau tidak gak hok lain ni. Tu. Jadi kalau hadis gak hadis-hadis lain. Ni hadis yang sama. Kita belajar dah dengan tok guru kampung kita hadis tu. Tapi hadis tu juga ada pada seorang, maknanya satu beh dengan dia. Dia tidak satu beh lah dia panggil ni. Dia mengaji dengan tok guru, tapi dia lebih dulu mengaji dengan tok guru tu. Jadi tujuan kita nak pergi mengaji pula ni kerana dia tu kidam sama. Kidam sama dia tu. Sama dia tu lebih akdam. Tu. Tu makna tujuan, maknanya rehlah tu. Tu. Apatah lagi hadis-hadis yang belum ada lagi lah pada kita ni. Tu. Jadi untuk menghasilkan orang panggil saat ni wathani yang kedua liqa'ul huffazi. Yang saat ni yang pertama ada dua saat ni tahsilu uluwil isna wa qidamis sama' ni, itu satu baru. Yang kedua tujuan yang kedua, maksud yang kedua daripada rehlahnya ialah liqa'ul huffazi, nak berjumpa dengan tok guru. Huffaz ni para huffazil hadis ni lah. Makna tok guru dah. Liqa'ul huffaz, berjumpa dengan tok guru, wal istifadah minhum, wal istifadah tu dan mengambil faham daripada mereka itu. Ya, mengambil hadis yang sama. Tapi istifadahnya berbeza daripada guru-guru yang berbeza. Tu. Dan pula kita nak jumpa dengan dia. Sebab berjumpa dengan ulama ini, kita akan mendapat yang pertama ialah irsyad daripada dia. Itu makna antara makna istifadah dia. Dan juga al-barakah. Al-barakah makna keberkatan diri dia tu. Tu. Jadi kita walaupun kita mengaji dah kitab tu misalnya kalau ni sebuah kepada kitab wa in fa idza kana maujudaini fi baladin, maka apabila adalah kedua-duanya tahsilul ulwi isna wa qidami sama, ada dah tok guru tempat kita dan orang panggil istifadah dengan guru tu pun ada dah fi baladin, maknanya fa idza kana maujudaini fi baladin ma'dumaini fi ghairiha. Jadi dua saat ni ada dah maknanya ulul isnad, tok guru kampung kita tu lah tinggi sanaknya. Dia tok guru kampung kita tu lebih orang panggil ablar pada mengajar, maknanya yang kita boleh ambil istifadah yang lebih. Di sana ada orang panggil ada juga yang mengaji hadis ni, ada hadis ni, tapi sanak dia tu lebih rendah daripada tok guru kita kampung ni.
Ataupun makna istifadah dia tu makna kurang sikit ni. Dia hanya ada hadis tapi menhuraikan hadis itu hakurang ni. Jadi ma'dumah ini ketiadaan fi ghairiha fi ghairil balad kita fala faidata fi rahlah. Tak ada faedah lah rahlahnya. Dia tak ada kedua-dua ni. Jadi maksud daripada rahlah tu ialah saat ni dua. Tasilul ulul isnad dan wikadami sama. Kidami sama. Dan juga istifadah daripada guru tu. Tu. Jadi kalau di kampung tu ada dah dua benda ni, hok tempat lain tu tak ada. Jadi tak ada pasal lah ni. Misalnya negeri-negeri macam kita kata di antara negeri ulama, mana macam Turmuz. Tu maknanya dia panggil negeri ulama Turmuz ni. Seperti Imam Turmuzi. Bandar Turmuz tu macam tu dia panggil macam Fotoni kita kata ni, tempat-tempat orang. Jadi di situ tu dah ada dah benda yang lebih baik misalnya ni. Tu. Malaikat di sana saat ni lah tu nak ambil panggil benda hok tak ada lagi maksudnya. Au maujudaini fi kulli minhuma, ataupun ada dah kedua-dua saat ni tu sama pada tiap daripada keduanya ni. Maka maknanya fal yuhasil, maka hendaklah dia menghasilkan hadis baladih. Mana hadis makna akhir hadis negeri dia dulu ni. Patu summa yarhalu, kemudian dia mana rehlah lah. Tu. Kerana di sana orang panggil pada rehlah tu dia ada lah. Kalau dia mahu mengaji luar tu dia kata buka otak dia kata ni. Bukan minda ni. Kita ni mengaji Kelantan aja ni. Gitulah. Wal aslu fi rahlati qaulu ta'ala, asal pada rahlahnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka hendaklah ada beberapa orang daripada tiap-tiap firqah kumpulan minhun daripada mereka itu ta'ifatun, satu ta'ifah, satu tim, satu kumpulan ya tafaqahu, yang mana dia tu berusaha untuk tafakuh fi dinillah wal yunziru qaumahum, dan mereka itu memberi inzar, memberi ancaman akan kaum mereka itu dengan janji siksa Allah Ta'ala idza raja'u ilaihim, bila mereka itu kembali kepada mereka itu kaumahum, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka itu dapat mengambil inzar, maksudnya terinzar, mana dia rasa maknanya tersentuh hati mereka dengan inzar-inzar itu, mana orang kampung tu ai yu'allimu qaumahum, mana mengajar mereka itu taifah sana akan kaum mereka itu idza raja'u, bila mereka kembali kepada mereka itu kepada kaum minar rahlah, daripada rahlah. Waruku, satu dalil sani ialah qauluhu ta'ala, kemudian waruku bu Musa alaihi salam, itu ataf kepada qauluhu ta'ala, waruku bu Musa alaihi salatu wassalam, yakni mengendarai Musa alaihi salam al-bahra. Ini majaz, bukan mengendarai laut, maknanya naik perahu kapal-kapal di atas laut, perahu di atas laut, maka panggil dia raqibal bahro. Tu majaz mursal, mana laut kita tak mengendarai akan dia ni. Macam itulah hadis yang pertama daripada hadis kitab Bulughul Maram fil bahr. Tentang mana Nabi kata maknanya menyucikan oleh airnya dan tu mana halal, orang panggil segala bangkai-bangkainya. Jadi dia punya asbab wurudil hadisnya, tu boleh tengok dalam syarah dia, ialah sekumpulan sahabat yang pekerjaan mereka itu berlayar di lautan, yang mana dengan itu air itu terhaklah untuk minum, untuk jadi untuk nak basuh berak ke, untuk nak bersuci itu boleh kau nak guna air laut. Inna narkabal bahro, begitulah ibarat oleh sahabat kami mengendarai akan laut, yakni akan safinah, tapi safinah itu di atas laut. Jadi warukubu Musa alaihi salatu wassalam, mengendarai oleh Nabi Musa alaihi salam akan laut wal barra, dan juga darat liyata'allama min khadiri alaihi, supaya
nak belajar daripada Khadir alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, di atasnya Khadir dan juga di atas Nabi kita salawat dan salam. Wa qissatuhum fil Quran wa fis sahih. Kisah keduanya Nabi Musa dengan Nabi Khadir atau Nabi Khidir ada dalam Quran dan ada dalam sahih. Wa qala al-Bukhari hadis sahih Bukhari. Wa qala al-Bukhari, nah berkata Imam Bukhari, rahila Jabirun ibnu Abdullah masirata syahrin, rehlahlah oleh berkembara. Rehlah ni makna kembara. Kembaralah oleh Jabir bin Abdullah perjalanan sebulan. Ila Abdullah bin Unais fi hadisin wahidin. Pada hadis yang satu, nak ambil hadis, nak terima satu hadis, nak belajar satu hadis je. Dia berjalan jarak perjalanannya 1 bulan. Perjalanan dengan iktibar berehat dan buat orang panggil semaya ke apa semua tu lah. Ambil masa sebulan nak boleh berjalan kerana nak dapatkan satu hadis. Wa huwa kama qala al-Hafizu, dan iaitu Jabir Ibn Abdullah sebagaimana berkata oleh Al-Hafiz Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamah, mana menghimpunkan oleh Allah Ta'ala akan manusia pada hari kiamat uratan. Itu hadisnya. Hadis yang satu mana? Hadis yang satu yang mana Jabir bin Abdullah ni dia pergi berjalan siapa jarak perjalanannya 1 bulan tu, nak ambil sahadis ya. Mana? Iaitu al-hadis itu al-hadisul wahid itu ialah hadis Allah Ta'ala menghimpunkan manusia pada hari kiamat uratan hal keadaan telanjang bogel, fayunadihim bisautin yasma'uhu min ba'uda kama yasma'uhu min qarubah. Memanggil akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan suara atau menawakil daripada Allah Ta'ala dengan suara yang mendengarlah akan dia suara tu min ba'uda oleh orang yang jauh, sebagaimana mendengar akan suara tu oleh orang yang dekat. Min qarubah, orang yang dekat. Orang jauh pun boleh dengar, orang dekat boleh dengar. Anal maliku anad dayyan, aku ialah raja. Al-maliku itu lebih ablag daripada malik. Anad dayan, aku ialah yang perkasa. Al-hadisah sehingga akhir hadis. Itu hadis yang satu. Satu hadis ni Jabir nak ambil satu hadis ni, dia rehlah jarak perjalanan masa ambil sebulan nak boleh siapa. Tu. Itulah himmah orang zaman dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man saraka, dan sabda Nabi sallallahu al-hadithah, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu ta'ala lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani akan satu jalan yang dia mencari padanya, pada jalan itu akan ilmu, nescaya memudahkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi membantu akan jalan kepada syurga. Maksudnya kita cari hadis walaupun satu sahaja sekalipun tapi kerana orang panggil gi itu untuk ilmu. Wa dzakara Sakhawi an ba'dihim, menyebut oleh Sakhawi daripada setengah mereka itu ulama, qala, berkata Sakhawi, auhallah, mana dia nakal daripada setengah daripada ulama, auhallahu ila Dauda, mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud AS, an at-takhid, an tu hafu tafsir perkataan firman Allah Ta'ala tu, ittakhid, mana perintahnya, ittakhid na'lainin min hadidin, tu perintah Allah. Seolahnya Allah Ta'ala kata lagu tu kepada Nabi Daud, itu mana an, bahawa ambil olehmu 2 kasut daripada besi, wa asan min hadidin, dan juga tukak daripada besi, wa tulubil ilma, itu an utulubi, bahawa hendaklah engkau tuntut ilmu hatta tankasira al asa wa tankhariqal na'lan,
sehingga patuhlah oleh tukar. Lama tukar besi. Tukar besi nak boleh patuh. Lama lah. Nah, kalau dah masa dia belajar tu. Ambil tukar besi ni. Mungkin kena belajar siapa tukar besi tu patuh. Ni. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak patuh-patuh lagi ni. Tu. Watan khariqal na'lani, dan carilah oleh dua kasut besi. Ada pun kasut anak sekolah kita tak ada siapa setahun zaman sekarang. Cari selalu dah ni. Tidak suruh kita jamin dulu. Kita jamin dulu tak teramuk nak minta dengan mak ayah beli kasut baru tengah tahun, tak teramuk. Budak-budak dulu dia melera ke ibu bapa, dia mikir Allah. Tak siapa hatinya nak minta ni. Budak learning ni tu. Tak ada gapo-gapo ni, dia tak melera ni. Anak orang susah pun dia tahu ibu bapa dia susah, tapi dia nak hok dia nak ni. Dia malu dengan saing-saing. Tu. Daripada kecil lagi kita manjakan dia ni, siapa besar pun ni, kita lah yang mempersiapkan diri mereka untuk derhaka ataupun tidak tahu menilai. Orang panggil kesusahan kita sebab kita tahu ya anak susah zaman sekarang. Itu silap dari segi tarbiyah ni. Kita tak siap susah tu akal hok dunia pun hok masuk akal datang. Ni selang ni pun tak siap susah dah ni. Mana boleh lagi tu ni, kesusahan itu adalah bahaya yang mesti kita gunakan untuk nak tarbiyah sifat-sifat yang baik daripada sabarnya, lemah lembutnya ni tu. Qala musannif rahimahullah taala wa qala Ibrahim ibn Adham, tu nak ayat kata Nabi Daud Tuhan perintah kepada orang belajar siapa patuh tukar besi. Tu. Inna Allah, Nabi kata Ibrahim ibn Adham, inna Allah yadfa'ul bala'a, sesungguhnya Allah Ta'ala menolakkan akan bala'in hadihil ummati, daripada ummah ini, birahlati ashabil hadis, dengan rehlahnya ashabil hadis. Itu kata-kata Ibrahim bin Adham. Semata-mata rehlah tidaklah, maknanya bila rehlah ahli hadis ni gapo dia. Cuba kita panggil renum dengan sebab rehlah mereka inilah maksudnya terjaganya hadis ni, dapat dipelihara hadis ni. Tu. Maka Tuhan angkat pahala. Sebab agama tu terjaga. Ada orang bercara kepada jaga agama ni. Tu. Seperti jamaah tabligh kata puak-puak dia lah, kerana puak-puak dia lah ni. Kata dia ni tu. Boleh setara ni. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ma sami'ta min hadithi fa'mali bihi kama ruwi an ibn Hambali. Qala wa ma sami'ta, dan apa yang kamu dengar bi baladika aw ghairiha, tak ada kira lah, di negeri mungko ataupun di negeri lain daripada negeri mung, min hadisin, dengan satu hadis, huwa min hadis tu min lil bayan, huwa bayanun lima. Min tu bayan bagi ma. Mana ma sami'ta, gap dia barih hak mu dengar, yakni min hadisin daripada ai, wa kullu hadisin sami'tahu min al ahadithi, tiap-tiap hadis yang munyo dengar akan dia akan kulli hadis min al ahadithi, daripada hadis-hadis allati yasuru al amalu biha, yang haruslah beroleh beramal dengannya. Ada juga yang tak harus beramal seperti tidak ditujukan kepada kita atau khusus kepada orang tertentu, khusus kepada Nabi, yang haruslah oleh beramal dengannya, dengan ahadis min fadailil a'mal, daripada segala fadilat-fadilat amal yang harus beramal kerana ada kekuatan hadis itu. Walaupun hadis itu dak makna, tapi pada fadailil a'mal misalnya fa'mal bihi, maka beramal olehmu dengannya, dengan hadis ni. Kama dengan madmun hadis. Makna mafhum hadis ni, kama ay kal khabaril ladzi, seperti hadis ruya yang ruwi yang diriwayatkan anil imam Ahmad ibn Hambalin, itu yang diriwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa annahu qol, yaitu hadis Imam Ahmad bin Hanbal itu, yaitulah annahu, bahasanya Imam Ahmad ni qala, berkata, ma kata betul hadisan. Imam Ahmad bin Hanbal kata, tidaklah aku tulis akan satu hadisan illa waqad amiltu bih, malaikat sesungguhnya aku beramal dengan hadis ni. Itu
itulah jadi mantak supalah sahabat-sahabat jamia dulu pada fatrah orang panggil turun ayat Quran, mereka bila turun satu wahyu mereka beramal selalu. Sebab tu dia jadi lekat ni. Hatta marrabi fil hadis, sehingga lalulah dengan aku pada hadis annahu sallallahu nak rakyat kata beramalnya dia nyo, sehingga beramalnya sehingga lalulah dengan aku, makna siapa lah makna lalu tu. Fil hadis pada hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Nabi berihtijam mana berbekam, wa a'ta dia memberi apa nama Aba Taibah dinarun, tukar bekar dia memberi akan Aba Taibah, yang ni tukar bekar dia lah akan dinar. Gitu sampai khabar ni. Jadi fa'atu al-hajima dinarun, aku pun bila aku berbekar aku pun berilah kepada hajim sana akan 1 dinar. Dinar ni banyak, dinar ni. Tu dia ni. Jadi orang panggil pakai ikut totok satunya beri kepada mana al-hajim, sampai dia beri itu beri banyak mana? 1 dinar. Tu. Itu nak ayat kata dia tu amal dengan hadis Nabi sehingga begitu. Wa kama zakarahu fi Fathil Baqi, dan sebagaimana menyebutlah oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia akan di dalam kitab Fathil Baqi, anna rajulan qala ya Rasulullah, bahawasanya seorang laki-laki dia berkata, ya Rasulullah, ma yanfi anni hujjatal jahli, apakah yang boleh menafikan daripada aku akan hujjah jahil? Qala, bersabda Nabi, al-ilmu, ilmu. Hujjah jahil mana? Jahil mana lekat label, dilabelkan aku ni sebagai jahil. Ilmu lah. Qala fama yanfi hujjatal ilmi, maka apakah yang boleh menafikan hujjah ilmu? Qala al-amalu, ialah beramal. Tu maksudnya hujjah di sini, maksudnya kita di akhirat kelak kita kena berhujjah dengan Allah Taala. Maknanya apa mu jahil? Tu bagaimana menghilangkan hujjah jahil? Apa mu tak tahunya dah tak belajar tu ilmu. Dah hujjah ilmu, mu ada ilmu saja, mu tak beramal, jadi nyanyo dah. Ialah menafikan hujjah ilmu tu ialah al-amal. Qala fil qawaid, dalam kitab ar-rawaid az-zaraqiyah, fil qawaid az-zaraqiyah an Abi Sulaiman ad-Darani radhiyallahu an. Apa mana dalam kitab tu diambil daripada Abi Sulaiman, apa dia kata, idza taqatta an-nufus idza taqadat an-nufusu tarkal athami. Dalam setengah naskahnya, idza tadat an-nufusu, apabila beradat oleh diri kita tu meninggalkan dosa. Bila dah sini i'taqadat, jika i'tiqadlah berpeganglah oleh diri kita, nufus kita akan meninggalkan dosa, sudah jadi kebiasaan, hal jalat fil malakuti, nescaya cemerlanglah cermele jalat cemerlelah an-nufus cermelelah an-nufus fil malaku, pada alam malaku, yakni alam gaib lah fil malakut. Jadi cermelanglah jiwa kita, nufus kita, diri kita bila beradab dengan, terbiasa dengan meninggalkan dosa wa raja'at ila sahibiha, dan kembalilah an-nufus kepada tuannya, nufus, yakni Allah Subhanahu wa taala lah, bi taraifil hikmati, dengan yang baru-baru daripada hikmah. Jadi kembalilah nufus itu kepada tuan nufus, makna diri seorang itu. Kembalilah diri seorang, makna menjadi satu kepribadian dengan taraifil hikmah, yang baru-baru daripada hikmah, min ghairi an yu'addiya, daripada ketiadaan membawa ilaiha kepadanya, kepada nufus itu, oleh alimun ilman, oleh alim, oleh yang alim akan ilmu. Jadi maksudnya ialah seorang yang berperangai dengan meninggalkan dosa, maka diri dia akan jadi terhiaskan oleh orang panggil hikmah-hikmah yang baru.
bihi ai bisababil amali, dengan sebab beramal. Tu. Jadi ni dengan sebab beramal. Fal min kama maknanya ni dengan sebab beramal ai bisababil amin bi muqtada ma alim tahu. Ma ulim ta. Ma alim tahu. Dengan sebab beramal dengan muqtada. Muqtada tu ialah tuntut makna. Muqtada tu makna mafhum, makna bagi ma alim tahu, yang barang akan barang yang kamu tahu akan dia. Maknanya ma tu, yakni hadisan kana, tak ada kira lah. Ma alim tahu tu tak kira hadis ko au ghairah ataupun lain daripada hadis, minal ulum, daripada ilmu. Jadi meninggalkan orang panggil, bila dah beradab meninggalkan segala orang panggil maksiat maksud dengan sebab beramal dengan muqtada. Sama ada hadis ke apa saja yang kamu tahu, sama ada hadis tu ataupun lain daripada hadis. Takunu hafizu ila akhir. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Dan yang tadi puasa. Yang perkasa.